Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam adalah dengan ini dimaklumkan bahawa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah menggunakan titah perkenan bagi pelantikan pegawai-pegawai kanan seperti berikut. Yang Mulia 412 Brigadier Jeneral Udara Datuk Seri Pahlawan Haji Ali Rupendi bin Haji Perudin, Pemerintah Markas Angkatan Bersama Angkatan Bersenjata Diraja Brunei menjadi Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Dan Yang Mulia Dayang Poh Kwee Chun, Pengarah Keuangan dan Perolehan di Jabatan Arah Keuangan dan Perolehan Kementerian Pertahanan menjadi Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Pertahanan. Tarikh pelantikan pegawai-pegawai tersebut berkuat kuasa mulai hari Selasa 10 hari bulan Rabiul Awal 1445 bersamaan 26 hari bulan September 2023. Sempena Hari Kebangsaan Kerajaan Arab Saudi ke-93, Kedutaan Besar Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam malam tadi mengadakan majlis resepsi di Tarindak Dipolo, Jerudong. Hadir mewakili kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. Juga hadir Tuan Yang Terutama Muhammad Abdullah Al-Buraitin, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi ke negara ini. Antara pengisian majlis, tayangan video dan persembahan kebudayaan. Jabatan Perkhidmatan Awam kemarin mengadakan majlis tahlil khusus bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khari Waddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Berlangsung di Kubah Makam Diraja, majlis diadakan sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam kali ke-30. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua selaku pengerusi bersama jawatan kuasa tertinggi sambutan. Mengetuai bacaan tahlil dan doa arwah Haji Abdul Aziz bin Haji Abdul Ghani, Pegawai Hal Ehwal Masjid. Majlis zikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW diteruskan lagi oleh pelbagai pihak di negara ini. Lewat petang kemarin, rombongan Jabatan Perdana Menteri dan Kementerian Pertahanan mengadakan majlis zikir Maulidur Rasul di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Rombongan diketuai oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Laila Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Majlis dianjurkan dengan kerjasama ahli jawatan kuasa takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam. Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis serupa di Masjid Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit Kampung Kilanas. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Metusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan.
92 penyertaan diterima bagi pertandingan anugerah ICT Brunei Bigta 2023 sekaligus menjadikannya yang tertinggi sejak mula dianjurkan pada tahun 2004. Dianjurkan oleh Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi dengan kerjasama pihak berkuasa Industri Teknologi Infokomunikasi Negara Brunei Darussalam AITI dan Persekutuan Infokom Brunei IFB. Anugerah tersebut menjadi wadah menggalakkan persaingan dalam ICT dalam kalangan individu, pelajar serta organisasi awam dan swasta. Petang kemarin, diadakan Majlis Anugerah Bigta di Sekolah Antarabangsa Jerudong. Bigta turut disokong oleh Kementerian Pendidikan, Kementerian Hal Ehwal Agama dan Darussalam Enterprise DARE. Hadir Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustapa, Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi. Dalam ucapan alu-aluan, Jurutera Awang Haji Muhammad Nazri bin Haji Muhammad Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi selaku pengerusi bersama satu Jawatan Kuasa Pandu Bigta 2023 antara lain mengongsikan pencapaian terkini, inisiatif serta kategori baharu yang diperkenalkan. Majlis diisikan dengan penyampaian hadiah-hadiah kepada pemenang dan penerima Merit Bigta 2023 dan penerima Anugerah Smart Nation. Perhimpunan dan perarakan Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara akan diadakan serentak di keempat-empat daerah Khamis ini 28 September 2023 bermula pukul 7 pagi. Sehubungan itu, pasukan-pasukan yang akan mengikuti perhimpunan dan perarakan itu nanti digalakkan untuk memakai pakaian yang bersesuaian. Perkara tersebut antara dikongsikan oleh Timbalan Setiausaha Bersama Jawatan Kuasa Kerja Majlis Sambutan Maulud. Tahun ini sambutan membawakan tema Sunnah Dihayati, Hidup Diberkati. Yang hendak diketengahkan dalam tema kita pada kali ini iaitu untuk kita mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Bukan saja kita bercakap mengenai sunnah, namun kita hayati dan kita lakukan, amalkannya pada setiap masa. Adalah menjadi harapan bagi pihak jawatan kuasa dan juga bagi urus setiap majlis agar majlis yang akan diungkayahkan itu nanti berjalan dengan sempurna dan insyaAllah Produk-produk buatan Brunei bakal dijual di sebuah pusat membeli belah terkenal di Republik Singapura dan merupakan satu kejayaan penting negara di persada antarabangsa. Berikutan pencapaian tersebut, kemarin diadakan satu majlis di Pelabuhan Muara. Hadir Dayang Hajah Tutiati binti Haji Abdul Wahab, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan selaku ahli lembaga-lembaga kemajuan ekonomi Brunei, BEDB dan Darussalam Enterprise DARE. Inisiatif tersebut merupakan usaha sepadu pihak DARE dan Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mengetengahkan produk-produk keluaran Brunei ke pasaran antarabangsa. Pengeksportan barangan Brunei itu akan dihantar hari ini dengan menggunakan syarikat Aman Shipping. Usaha menambah baik dan membangun sumber tenaga manusia di semua peringkat antara yang ditekankan dalam buku Pelan Strategik 2023 hingga 2027 Kementerian Pendidikan. Buku tersebut menjadi manifestasi kementerian dalam merealisasikan wawasan Brunei 2035 melalui misinya untuk menyediakan pendidikan yang berkualiti dan holistik untuk kehidupan pelajar yang bermatlamat. Laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Matlamat-matlamat strategik tersebut akan memberikan tumpuan kepada usaha untuk melahirkan pelajar siap siaga masa hadapan dengan kemahiran dan keupayaan untuk berinovasi serta mempunyai keupayaan untuk mencipta sama. Di samping itu, ia juga akan menumpukan usaha ke arah menjadikan pelajar yang bersedia menjalani kehidupan, bekerja untuk menghadapi masa hadapan yang sentiasa berubah dan menyumbang sebagai ahli masyarakat yang aktif selain mewujudkan ekosistem pendidikan yang inovatif sekaligus mampu mengharungi lanskap pendidikan yang sentiasa berubah dengan pesat. Berpandukan visi pendidikan berkualiti negara progresif, Pelan strategik ini akan menjadi hala tuju untuk memupuk kecemerlangan pendidikan, mengukuhkan keupayaan sistem pendidikan secara menyeluruh serta membangun sumber manusia yang berkeupayaan dan berpelbagai. Tambahan pula, terdapat 3 matlamat strategik di dalam Pelan Strategik Kementerian Pendidikan ini. 1. Memupuk pelajar siap siaga masa hadapan. 2. Mempertingkat ekosistem pendidikan inovatif. 3. Membina sumber tenaga manusia.
Selain menumpukan para pelajar, matlamat strategik ini juga menekankan usaha untuk menambah baik dan membangun sumber tenaga manusia di semua peringkat. Ia turut memainkan peranan penting bukan sahaja untuk mewujudkan sumber tenaga siap siaga masa hadapan, bahkan sumber tenaga yang berupaya mencapai kecemerlangan dalam pembelajaran dan latihan. Laporan Rusima Sulaiman untuk Berita RTB. 45 belia masjid dan da'i bagi daerah Brunei dan Muara menamatkan program literasi penerangan. Program selama 2 hari tersebut menutup tirainya kemarin dengan majlis penyampaian sijil. Penyampaiannya disempurnakan oleh Dayang Sastra Sarini binti Haji Julaini, pemangku Timbalan Pengarah Penerangan. Program merupakan salah satu inisiatif Jabatan Penerangan dalam memberikan dasar baharu belia di negara ini. Di samping itu, ia juga bertujuan mendedahkan golongan belia kepada maklumat-maklumat yang boleh membantu mereka memajukan diri. Penyampaian sijil kepada peserta program. Program yang sangat informatif, yang sangat berguna dan sangat penting bagi kami para belia, yang memberikan, saya percaya memberikan satu impak yang sangat besar kepada para belia. Untuk menyampaikan mesej kepada rakyat bahawa kerajaan harga ini yang menjadi tunjang utama bagi mencapai wawasan itu, dan rakyat adalah sebagai penyokong utama. Kewibawaan juruterbang tempatan dalam mengendali pesawat syarikat penerbangan di Raja Brunei RB tidak boleh dipertikaikan lagi. Ini terbukti apabila bilangan juruterbang tempatan terus meningkat saban tahun. Untuk mengikuti kupasan lanjutnya, Aimaduddin Mawang ada laporannya. Muhammad Shazrin bin Haji Puasa dan Yasmin Emilia binti Sheikh Rashid antara juruterbang muda tempatan yang mengendalikan pesawat-pesawat RB. Walaupun berusia 31 dan 26 tahun, namun kemahiran dan pengalaman yang diperolehi semasa mengikuti latihan di luar negara di New Zealand dan United Kingdom membolehkan mereka berupaya mengendalikan pesawat Airbus A320RB menyusuri awan biru dengan cekap. Agak susah juga lah instrument rating tu sebab dia punya toleransinya agak serius lah. Macam kalau perbezaan tinggi, mesti dalam 75 kaki. Instrument rating, which is basically sama juga flying, same aircraft kecil tapi dalam cuaca yang yang buruk. So kena ajar macam mana focus more on the instruments in cuaca yang dengan fog, kalau hujan yang dia nampak di luar. Bagi kedua-dua juruterbang, aspek keselamatan sebelum, semasa dan selepas mengendalikan pesawat sangat diambil berat. Mereka juga tidak terkecuali dari menghadapi cabaran semasa penerbangan termasuk turbulence. Yang tu saya pernah alami masa mendarat di Singapura. Di depan ialah kapal 777 yang besar. So, walaupun ada autopilot, disarankan untuk tutup autopilot lah. Kami anak kena train supaya handle turbulence. Any steps that we need to do to minimize. Kalau terpaksa, we can tukar direction, boleh naik, boleh turun. Apa yang lebih membanggakan, dari 114 juruterbang tempatan RB, 7 juruterbang wanita dan selebihnya juruterbang lelaki. Ini membuktikan juruterbang tempatan juga mampu mengendalikan pesawat RB dengan cekap sama seperti juruterbang asing. Dengan bertambahnya bilangan juruterbang tempatan dalam RB, ia bukan sahaja menjadi kebanggaan kepada negara, bahkan ia dapat membantu mencapai salah satu matlamat wawasan Brunei 2035 untuk melahirkan rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi. Laporan Aimaduddin Mawang untuk Berita RTB. Institut Kepelbagaian Bio dan Penyelidikan Alam Sekitar IBER Universiti Brunei Darussalam UBD berkolaborasi dengan Jabatan Perhutanan, Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan bagi menganjurkan program pendekatan masyarakat bertajuk Pemerhatian Kepelbagaian Bio. Program merintis itu bertujuan melibatkan penyertaan orang ramai bagi memelihara alam semula jadi dan menjalankan penyelidikan saintifik.
Program ini juga membolehkan masyarakat awam mempromosi kesedaran dan kefahaman mengenai kepelbagaian bio di negara ini di samping menanamkan nilai memulihara kepelbagaian bio selaras dengan sasaran matlamat pembangunan mampan SDGs. Universiti Brunei Darussalam UBD baru-baru ini mengadakan aktiviti Go Green dengan para peserta menanam pokok bunga dan kempen kebersihan. Aktiviti yang diadakan di kawasan perpustakaan UBD itu merupakan usaha menjaga alam sekitar dan sebagai salah satu cara untuk menghilangkan tekanan kerja. Orang ramai dialu-alukan menyertai kempen derma darah bagi membantu menambah bekalan stok darah di negara ini. Esok 27 September, kempen akan diadakan di Pusat Membeli Belah Mid Valley bermula pukul 10 pagi hingga 3 petang dan di Hospital Pengirian Isteri Hajah Mariam, daerah Temburong bermula pukul 9 pagi hingga 2 petang. Sementara pada hari Sabtu 30 September, kempen derma darah dijadual diadakan di Dewan Serbaguna Polis Kawalan Diraja, Kampung Beribi dari pukul 9 hingga 11.30 pagi. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Blood Card sangat digalakkan. Akibat membuang sampah di tempat awam, sebuah syarikat di daerah Belak dikenakan kompaun di bawah Akta Kesalahan Rampaian Bab 12-1-C. Hotel Kyoja dikenakan denda RM1,000 oleh bahagian penguatkuasaan Jabatan Bandaran Kuala Belait dan Seria kerana mengalirkan air kotor dengan membuat pemasangan saluran paip terus menuju ke dalam longkang sehingga membuat pencemaran di tempat awam di kawasan Jalan Priti, Kuala Belait. Syarikat tersebut diberikan tempoh selama 7 hari untuk menjelaskan denda berkenaan dan jika didapati gagal, boleh didakwa di mahkamah. Perkembangan Sukan Asia ke-19 yang berlangsung di Hangzhou, China. Atlet wushu negara menduduki tangga ke-13 daripada 18 peserta dalam acara Tai Chi Chuan dan Tai Chi Cian lelaki. Wong Cheng Yu Hosia memperoleh 19.110 mata. Tempat pertama dimenangi oleh peserta tuan rumah Kau Haunan setelah memperoleh 19.666 mata. Dan itu sekian berita, kembali bersama rakan-rakan penyampai Rampai Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.